Tumpuan berita malam ini. Premier Sarawak tiba di Singapura untuk lawatan kerja rasmi 2 hari. 25,000 pelajar Sarawak bakal terima berita baik bulan depan. Belanjawan 2025, Sarawak rakam terima kasih Kerajaan Persekutuan peruntukan bertambah. Premier Sarawak kongsi perkembangan terkini hala tuju ekonomi di LBAS 2024. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Alfairez Jemurin. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg selamat tiba di Singapura pada Ahad sempena rangka lawatan kerja rasmi selama 2 hari. Agenda utama lawatan ini termasuk beberapa pertemuan penting seperti perbincangan mengenai pelaburan dalam tenaga hijau dan pembangunan teknologi mampan. Pada Isnin, Premier Sarawak dijadualkan menghadiri temu bual bersama Consumer News and Business Channel CNBC yang akan disiarkan secara langsung. Beliau juga akan menyampaikan ucap tama dalam acara bertaraf antarabangsa iaitu Sidang Kemunculan Tenaga Singapura sempena Minggu Tenaga Antarabangsa Singapura SEW yang bakal menghimpunkan pemimpin dan pakar tenaga dari seluruh dunia bagi membincangkan inovasi utama dalam sektor tenaga. Seterusnya, beliau akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Perniagaan Kerajaan Scotland, His Excellency Richard Lockhead. Dalam siri pertemuan seterusnya, Dato' Patinggi Abang Zohari akan bertemu Timbalan Menteri Tenaga Pejabat Perdana Menteri Brunei Darussalam, Dato' Seri Paduka Awang Muhammad Azmi Muhammad Hanifah serta mengadakan mesyuarat dengan Menteri Kanan Singapura Teo Chee Hean dan Menteri Pendidikan Chan Chu Sing. Lawatan kerja ini akan diteruskan pada Selasa dengan pertemuan bersama kumpulan Singtel untuk membincangkan potensi kerjasama dalam bidang telekomunikasi dan pengembangan infrastruktur digital di Sarawak. Sebelum mengakhiri lawatan, beliau akan melawat SJ Campus Cleantech Loop, sebuah pusat teknologi bersih yang menjadi contoh inovasi dalam tenaga lestari dan penyelesaian hijau. Kira-kira 25,000 pelajar Sarawak yang melanjutkan pengajian di peringkat universiti dan kolej di seluruh negara bakal menerima berita baik yang akan diumum pada bulan depan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata dua insentif itu akan diumum dalam pembentangan belanjawan negeri melibatkan voucher laptop dan duit poket untuk pelajar membeli keperluan asas setiap bulan. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak berhasrat untuk memberikan insentif ini namun ia masih dalam kajian awal kerana memerlukan belanja yang besar. Saya akan umumkan bulan baru dalam bajet. Ia membabitkan dalam estimate saya 25,000 student throughout Malaysia. 20 hari bulan 11 kita tunggu. Ya, berita baik kepada kita semua. Beliau berkata demikian semasa sesi Town Hall Sarawak Agenda bersama Premier Sarawak bersempena program LAN Berambih Anak Sarawak LBAS 2024 di Malaysia International Trade and Exhibition Centre MITEC, Kuala Lumpur di sini pada Sabtu. Premier Sarawak menambah syarat penerima bantuan harus anak jati Sarawak. Dan mesti ada IC care. Kalau ada IC care, sorry. Sesi yang telah dikendalikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni sebagai moderator ini juga telah menyaksikan sesi soal jawab di antara para pelajar dan Premier Sarawak. Dalam pada itu turut berlangsung Majlis Penyerahan Inisiatif Kerjaya Kenyalang, Majlis Penyerahan Bantuan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrade kepada Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS serta Majlis Penyampaian Biasiswa Yayasan Sarawak Tun Taib BYSST dan Yayasan Biasiswa Tunku Abdul Rahman YBSTR bagi sesi 2024-2025.
Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Perpaduan Negara selaku Pengerusi Lan Berambeh Datuk Seri Aaron Agodagang, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan-Timbalan Menteri Persekutuan dan Sarawak, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee serta tetamu kehormat yang lain. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyambut baik peruntukan kepada Sarawak menerusi Belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan susulan peningkatan peruntukan yang disalurkan kepada wilayah ini. Datuk Patinggi Abang Zohari berkata meskipun peruntukan itu kurang daripada Sabah, namun masih dapat digunakan untuk membangunkan sektor-sektor yang penting di Sarawak. Mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah menambahkan peruntukan khas daripada 300 juta ke 600 juta yang pertama. Walaupun kurang daripada Sabah tak apa, saya rasa bahawa setidak-tidaknya kita ada bantuan daripada Kerajaan Persekutuan dalam kita membangunkan sektor-sektor yang penting di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas sesi Town Hall Sarawak Agenda bersama Premier Sarawak bersempena program Lan Berambeh Anak Sarawak LBAS 2024 di Malaysia International Trade and Exhibition Centre MITEC Kuala Lumpur di sini pada Sabtu. Premier Sarawak menambah terdapat pertambahan dalam peruntukan pendidikan serta peruntukan RM5.9 bilion khas untuk Sarawak dan Sabah. Untuk rekod, Belanjawan 2025 telah mencatatkan peruntukan yang terbesar dalam sejarah dengan jumlah sebanyak RM421 bilion. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah berkongsi mengenai perkembangan terkini hala tuju ekonomi di Bumi Kenyalang kepada rakyat Sarawak yang menyertai program Lan Berambeh Anak Sarawak LBAS 2024. Menurutnya, pelbagai inisiatif pembangunan sedang dilaksana oleh Kerajaan Sarawak berteraskan kaedah-kaedah baru bagi meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terutama yang berada di perantauan. Antara yang dikongsikan adalah tentang usaha untuk meningkatkan pengeluaran padi dan beras demi mencapai keterjaminan makanan di samping memberi penekanan terhadap penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan ekonomi hijau dalam menghadapi isu perubahan iklim. Sarawak telah berbincang mengenai dengan food security, terjaminan makanan, termasuklah untuk kita menambahkan pengeluaran padi dan beras supaya Sarawak tidak bergantung import beras tapi ada beras Sarawak sendiri untuk anak-anak Sarawak. Walaupun pelaburannya tinggi dari sudut tali air, irrigation. Alhamdulillah, nampaknya Sarawak mungkin mempunyai dana yang cukup untuk kita membantu petani kita di luar bandar. Kita akan terus membangunkan infrastruktur, termasuklah jalan raya yang baru, Miri, Merudi hingga ke Long Terawan dekat Mulu. Ini adalah membuka kawasan luar bandar. Termasuklah juga Lawas dan Limbang. Maka kita akan membangunkan infrastruktur yang ada di seluruh Sarawak ini. Alhamdulillah. Adik kakak anak Sarawak, kita telah mengambil alih Bintulu Port yang sekarang ini dikuasai oleh Kerajaan Sarawak. Terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang menyerahkan Bintulu Port kepada Sarawak.
Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Makan Malam Anak Sarawak edisi ke-15 sempena LBAS 2024 bertemakan Memperkasa Ekonomi Baru Sarawak di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC Kuala Lumpur pada Sabtu. Majlis tersebut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri, Timbalan-Timbalan Menteri Sarawak dan Persekutuan, Ahli-Ahli Parlimen Sarawak yang di-Pertua Dewan Negara, Senator Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta Div-Div kenamaan yang lain. Dalam ucapan sama, Datuk Patinggi Abang Zohari juga menekankan kejayaan Sarawak dalam mengambil alih pengurusan pelabuhan Bintulu lalu menegaskan kepentingan memiliki kapal terbang sendiri bagi memperkukuh lagi kedudukan Sarawak dalam sektor penerbangan serta memperluas peluang ekonomi. Kalau dah pot, bila lagi mula syarikat belun? InsyaAllah doa je. Mungkin kita boleh selesaikan ujung tahun tu dalam 2 bulan. Mudah-mudahan tahun baru ada belon kita pun. Anak Sarawak boleh kuang kuit dari Sarawak ke Semenanjung. Dan juga membawa pelancong ke Sarawak. Maklumlah, kita dah ada 2 tapak UNESCO, iaitu Mulu dan sekarang Niah menjadi tapak UNESCO. Akhir kata, Datuk Patinggi Abang Zohari berharap agar rakyat Sarawak terus bersatu dan bekerjasama ke arah mencapai kejayaan yang lebih besar dalam pelbagai aspek termasuk pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Terdahulu dalam ucapan aluan, Menteri Perpaduan Negara Merangkap Pengurusi Jawatan Kuasa Penganjur LBAS 2024, Datuk Seri Aaron Agodagang merakamkan penghargaan dan berterima kasih kepada Sarawak Volunteers selaku penganjur utama yang bekerja keras untuk melancarkan program tersebut. Katanya lebih 6,000 anak Sarawak yang tinggal di Semenanjung telah hadir untuk memeriahkan lagi suasana program berkenaan yang menunjukkan semangat perpaduan dan sokongan terhadap usaha pembangunan wilayah. Kesedaran tentang bahaya kanser cervix dan kanser payudara perlu ditingkatkan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Undang-Undang MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, ini kerana kedua-dua kanser itu merupakan pembunuh utama dalam kalangan wanita. Justru katanya program Pink Aerobic sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara anjuran Pink Ribbon Support Group amat penting bagi meningkatkan kesedaran masyarakat umum. Kita memang mengharapkan agar program anjuran Pink Ribbon Support Group ini dapat sedikit sebanyak memberi awareness kepada ramai wanita-wanita di luar sana untuk mengambil tindakan dan membuat pemeriksaan terhadap kesihatan mereka, terutama memeriksa payudara dan membuat pemeriksaan cervix cancer. Ini antara 2 kanser yang paling utama yang membunuh wanita. Jadi kita mengharapkan dengan adanya Pink Ribbon Support Program seperti berkolaborasi dengan DBKU sempena bulan kanser ini, maka kita mengharapkan lebih ramai lagi wanita di sana sedar bahawa pentingnya pengesanan awal penyakit-penyakit seperti kanser payudara dan juga cervix cancer juga. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program Pink Aerobic sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara dan Pagi Bebas Kenderaan di Padang Merdeka di sini pada Ahad. Sementara itu, Presiden Persatuan Kumpulan Sokongan Pink Ribbon Sarawak, Suryani Rapaidi dalam ucapannya menekankan kepentingan solidariti bersama pesakit dan mereka yang telah sembuh daripada kanser payudara. Katanya inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan saringan awal serta menekankan bahawa pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa. Dalam perkembangan lain, program Pagi Bebas Kenderaan merupakan acara bulanan anjuran DBKU yang diadakan setiap hari Ahad, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan bertempat di Padang Merdeka. Turut hadir dalam program ini ialah Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Hilmi Osman.
Seramai 119 orang usahawan Sarawak menjana 1.8.9 juta ringgit hasil jualan melalui program bimbingan yang dilaksanakan oleh Institut Keusahawanan Negara Berhad InScan sepanjang tahun ini. Kesemua usahawan tersebut telah mengikuti 4 program InScan Bumi Putra Business Coaching IBBC yang terbahagi kepada beberapa industri iaitu kafe dan restoran, jualan pasaraya, spa dan bakery. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, selain daripada lonjakan hasil ini, program utama InScan ini berjaya mencipta 93 pekerjaan baharu. Manakala katanya 10 orang usahawan telah berjaya menukar status perniagaan mereka daripada mikro kepada kecil. Saya begitu teruja melihat presentation yang dibuat oleh CEO tadi berkenaan dengan performance usahawan InScan, yang mana begitu jelas kita lihat bermula daripada scratch, bergerak perlahan-perlahan sehingga mendapat pencapaian yang begitu ketara, dan ada 10 mereka yang telah beralih ke skala kecil daripada mikro ke kecil. Itu biasanya kita panggil MSME, micro, small and medium enterprises. So ini satu peningkatan yang begitu baik sekali. Jadi saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan sabas dan tahniah kepada pihak InScan dan khasnya kepada usahawan-usahawan yang terlibat. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Graduasi Program Bimbingan InScan 2024 edisi Sarawak di sebuah hotel terkemuka di sini pada Sabtu. Tambah beliau, turut diraikan pada malam ini adalah seramai 25 peserta yang menyertai InScan Startup Coaching di mana mereka berjaya mencatatkan 287% peningkatan skor diagnostik dalam jangka masa 6 bulan mengikut program bimbingan usahawan permulaan ini. Justru katanya seramai 144 usahawan Sarawak pada malam ini telah diraikan setelah 119 usahawan IBBC dan 25 usahawan startup coaching berjaya menamatkan program tersebut. Dalam pada itu, Datuk Dr. Ripin menegaskan agar usahawan tidak takut kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN dalam mengembangkan bisnes yang dijalankan. Jadi jangan takut dengan lembaga. Jangan takut dengan lembaga hasil. Kita menyumbang hasil ni sebagai satu tanggungjawab sosial kepada kerajaan dan pembangunan negara. Jadi tingkatkan perusahaan masing-masing kepada skala yang lebih besar. Perak dipilih sebagai tuan rumah Sukan se-Malaysia SUKSEM bagi edisi ke-10 pada tahun 2026. Simbolik penyerahan bendera kejohanan disempurnakan Setiausaha Kerajaan Terengganu Tengku Sri Bijaya Raja semasa Majlis Perasmian Penutup Sukan se-Malaysia SUKSEM 2024 di Terengganu pada Sabtu. Sementara itu, Tengku Sri Bijaya Raja dalam ucapan perasmian berkata, SUKSEM mampu menjadi wadah penyatuan antara warga kerja kerajaan. Saya percaya matlamat utama penjuara sukan SUKSEM Malaysia SUKSEM ini untuk mewujudkan satu platform pertemuan dan penjalinan persahabatan serta kesatuan yang kuat antara semua kakitangan pejabat SUKSEM seluruh Malaysia dapat dicapai dan semua pegawai dan kakitangan dapat berkomunikasi dan bertukar buat fikiran ke arah memperkasakan lagi pentadbiran masing-masing. Kontijen tuan rumah Terengganu dinobatkan sebagai juara keseluruhan SUKSEM 2024. Kontijen Sabah dan Perak masing-masing naib johan dan tempat ketiga. Manakala kontijen Sarawak mendapat tempat keempat pada temasya kali ini. Sekian Buletin UKAS bersama saya Alfairez Jumrin. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan Majlis Makan Malam Anak Sarawak edisi ke-15 sempena LBAS 2024 bertemakan memperkasa ekonomi baru Sarawak di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MyTech Kuala Lumpur pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.